Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izaidah binti Muzaini. Saya merupakan pelajar Open University Shaulan Johor Bahru. Hari ini saya akan menerangkan tentang faedah-faedah penlibatan ibu bapa dan juga komuniti terhadap prasekolah. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan proses awal pembelajaran seorang kanak-kanak. Pendedahan awal terhadap pendidikan awal kanak-kanak dapat membantu perkembangan mereka secara lebih menyeluruh. Perkembangan kanak-kanak dikategorikan kepada 5 bahagian, iaitu sosial, emosi, fizikal, intelektual dan juga rohani. Perkembangan ini adalah amat penting dalam proses awal perkembangan mereka. Model Joy Astin merupakan satu model yang menerangkan tentang penlibatan ibu bapa. Model ini boleh dijadikan panduan kepada para guru bagi membina satu program ataupun pelbagai program yang menarik bagi menggalakkan para ibu bapa terus bersama-sama dalam perkembangan kanak-kanak. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah amat penting. Semakin banyak bertanya dengan guru, semakin banyak ilmu tentang pendidikan awal kanak-kanak mereka dapat perolehi. Menurut kajian Chris dan Rosemary pada tahun 2004, apabila ibu bapa bertanyakan dengan guru tentang perkembangan anak mereka, mereka akan tahu bahawa apakah yang perlu disediakan bagi proses pembelajaran awal mereka. Hal ini akan meningkatkan mutu pembelajaran kanak-kanak itu untuk belajar sendiri. Selain daripada maklumat berkaitan tentang pembelajaran kanak-kanak, ibu bapa juga perlu bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti yang dirancang oleh pihak pengurusan sekolah. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di sekolah adalah seperti gotong royong, aktiviti bersama ibu bapa, aktiviti pemakanan sihat dan lain-lain aktiviti. Pelbagai aktiviti yang dirancang sebenarnya bukan saja-saja penglibatan ibu bapa yang baik akan memberikan peningkatan kendiri kepada anak-anak itu sendiri. Apabila mereka melihat ibu bapa hadir pada majlis, contohnya majlis meraihkan kelahiran mereka, maka mereka akan kata, wah seronoknya ibu aku datang. Itu akan menambahkan rasa keyakinan diri mereka. Mereka akan merasakan seronok. Mereka akan bercerita dengan kawan-kawan, itu ibu saya, itu ayah saya, itu pakcik saya. Siapakah itu? Komuniti. Mereka adalah komuniti. Komuniti terdiri daripada masyarakat sekeliling, ibu bapa, NGO dan lain-lain pihak. Setelah mencapai usia 4, 5 dan 6 tahun, kanak-kanak itu perlu hadir ke sekolah. Siapakah guru awal mereka? Guru awal mereka adalah guru tabika. Apabila mereka berjumpa dengan guru tabika, mereka akan merasa takut. Mereka akan merasa tidak selamat kerana mereka tidak mengenali guru berkenaan. Jadi, melalui penglibatan ibu bapa di prasekolah, maka akan mewujudkan rasa selamat kepada diri mereka. Bagaimanakah rasa selamat ini boleh wujud? Mereka melihat kemesraan komunikasi antara guru dan ibu bapa mereka serta masyarakat setempat sebagai contoh. Guru saya ni baik, guru awak tu baik. Jadi mereka akan lebih seronok untuk hadir ke sekolah. Di samping itu, ada juga kanak-kanak yang tidak pernah bergaul dengan rakan. Bila mereka melihat rakan baru, mereka akan rasa takut. Mereka akan rasa macam, siapa ni? Saya tak kenal mereka. Namun apabila mereka telah bersekolah, hal-hal ini perlu dititik beratkan oleh ibu bapa. Mereka perlu kenal guru. Mereka perlu kenal rakan. Mereka perlu kenal pembantu guru. Mereka akan mula berkomunikasi. Sebentar lagi saya akan menunjukkan gambar-gambar aktiviti yang boleh dilakukan oleh para guru tabika ataupun prasekolah dalam membantu proses keterlibatan ibu bapa dan juga komuniti di sekolah. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream
until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that. Keterlibatan ibu bapa dalam setiap aktiviti yang dirancang oleh guru adalah amat penting. Hal ini kerana sekiranya ibu bapa tidak hadir, maka aktiviti yang dijalankan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faedah yang kedua adalah kanak-kanak dapat melihat bahawa ibu bapa berperanan sebagai guru mereka di rumah. Ibu bapa akan menyediakan segala kemudahan untuk pembelajaran mereka. Guru akan memberitahu kepada ibu bapa bagaimanakah cara ataupun kemudahan-kemudahan yang diperlukan mereka di rumah untuk proses pembelajaran. Misalnya latih tubi ataupun mainan bantu mengajar untuk proses pengembangan mereka. Daripada itu, ibu bapa akan bertanya dengan guru bagaimanakah cara untuk penyediaan pembelajaran anak-anak di rumah. Guru akan berkongsi bagaimanakah cara yang terbaik untuk membantu mereka. Kanak-kanak dapat melihat daripada pandangan sudut yang berbeza tentang ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka juga merupakan adalah guru mereka di rumah. Contohnya, guru berkongsi pendapat ataupun pandangan ataupun kaedah pembelajaran terbaik untuk membaca. Kebanyakan prasekolah mempunyai banyak kaedah mengajar. Contohnya, kaedah fonim ataupun kaedah pandang dengar ataupun kaedah mengeja. Jadi guru akan berkongsi dengan ibu bapa apakah kaedah yang digunakan di sekolah. Hal ini dapat membantu ibu bapa mengetahui kaedah-kaedah yang terbaik untuk membantu anak-anak mereka. Komunikasi erat, saling bertanya khabar ataupun saling bertanya bagaimanakah kaedah pembelajaran sangat penting untuk proses perkembangan anak-anak. Sekiranya proses pembelajaran berlaku secara berbeza, misalnya ibu bapa menggunakan kaedah konvensional, guru menggunakan kaedah moden, guru mengajar menggunakan kaedah fonik. Apakah kaedah fonik? Apakah kaedah pandang dengar? Apakah kaedah mengeja? Tidak banyak ibu bapa yang mempunyai ilmu berkenaan. Apabila mereka sering bertanya dengan guru, maka guru akan memberitahu mereka. Hal ini sangat mudah dan juga hal ini sangat membantu kanak-kanak untuk memahami kaedah pembelajaran terbaik mereka di rumah. Perkembangan awal kanak-kanak amat penting. Apabila guru memberitahu tentang kurikulum yang perlu dicapai oleh kanak-kanak, maka ibu bapa akan bersama berganding bahu untuk mencapai sasaran berkenaan. Perkembangan secara menyeluruh adalah amat penting. Selain daripada itu, kurikulum-kurikulum yang telah ditetapkan perlu dicapai pada aras-arasnya. Manfaat lain yang boleh dicapai apabila aktiviti dijalankan adalah guru boleh bersoal jawab dan menceritakan tentang masalah anak-anak ataupun juga masalah-masalah yang dihadapi oleh prasekolah berkenaan. Misalnya, guru kekurangan dana dan juga dari segi kewangan ataupun dari segi tenaga untuk aktiviti kesyariaan ataupun lain-lain. Para ibu bapa boleh menyumbang, komuniti dan juga NGO boleh menyumbang. Walaupun bukan berbentuk kewangan, mereka juga boleh menyumbang dari segi bentuk tenaga. Mereka boleh membantu untuk menceriakan sekolah, boleh menyumbangkan bunga ataupun lain-lain sumbangan bagi meningkatkan mutu pembelajaran anak mereka. Selain daripada itu, guru merupakan insan penting dalam komunikasi untuk pengetahuan tentang ilmu kanak-kanak. Sekiranya anak-anak itu mempunyai masalah khusus, guru akan segera bertindak, akan segera memberitahu ibu bapa mereka bahawa anak berkenaan mempunyai masalah. Jadi ibu bapa dapat berjumpa dengan pihak yang sepatutnya seperti pakar kanak-kanak bagi meningkatkan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Kesimpulannya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan tadi akan membantu merangsang minda anak-anak. Anak-anak lebih seronok dan perkembangan secara holistik dapat dibentuk. Pengalaman-pengalaman pembelajaran melalui pemerhatian dan juga pengalaman yang mereka rasai melalui aktiviti tadi sangat membantu proses perkembangan mereka pada masa akan datang. Menurut ESA pada tahun 1996, pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan yang disediakan untuk kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun. Penglibatan ibu bapa akan merangsang perkembangan kanak-kanak secara lebih holistik. Penglibatan NGO dan juga masyarakat di prasekolah menunjukkan contoh yang baik kepada kanak-kanak apabila mereka dewasa kelak. Apabila mereka dewasa, mereka akan mengetahui bahawa sekiranya mereka bukan ibu bapa kepada prasekolah berkenaan, mereka juga merupakan penyumbang terbesar bagi memastikan kejayaan sekolah itu.
aktiviti yang dirancang adalah untuk kebaikan generasi pada masa akan datang. Penglibatan semua pihak dalam proses perkembangan kanak-kanak adalah amat penting. Oleh yang demikian, saya berharap semua pihak akan berganding bahu bagi memastikan perkembangan kanak-kanak ini dapat dicapai secara lebih baik. Kita akan melihat bahawa mereka merupakan generasi baru yang akan membentuk Malaysia pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.